Odik TV KPM. Bagaimana nak menghasilkan ataupun membina papan cerita yang baik, kita akan menggunakan teknik alirkan ceritamu. Kerana apa? Dia sama macam cerpen tadi. Kita menggunakan peta alir. Okey. Jadi di sini kita tengok objektif dia dahulu. Dalam objektif sukatan memang ada pelajar perlu menghasilkan ataupun membina papan cerita untuk projek multimedia. Jadi kalau kerja khusus, pelajar ni dia akan menghasilkan video. Selepas dia membina papan cerita, video yang perlu dihasilkan dan dia akan hasilkan video tersebut. Tapi kalau untuk peperiksaan, dia hanya hasilkan 5 papan cerita sahaja. Okey. Jadi untuk membina papan cerita, pelajar dia akan diberi soalan sama ada berbentuk puisi ataupun prosa. Jadi pelajar perlu hasilkan 5 papan cerita ni, bingkai cerita ni berdasarkan puisi yang diberi ataupun prosa yang diberi. Okey, ini merupakan bingkai papan cerita tersebut. Okey, papan cerita yang perlu dibina dan pelajar perlu memasukkan 6 perkara ni. Okey, ada gambar, ada deskripsi, ada teks, ada grafik, ada audio dan ada animasi. Okay, dan untuk kesemua ni, keempat-empat elemen ni, elemen multimedia ni, pelajar perlu menghuraikan info bagaimana dan mengapa. Okay. Jadi, kalau kita tengok contoh papan cerita nanti, kita akan nampak ada kesemua perkara ni. Okay, untuk teks, kalau apa, pelajar perlu terangkan macam mana teknik penyampaian dia. Bukan font dia, bukan jenis dan sebagainya. Disampaikan cerita tu menerusi pantun, syair, penceritaan, dialog dan sebagainya. Dan kemudian untuk bagaimana pelajar perlu menulis font, jenis font, warna dan saiz yang digunakan. Dan mengapa ini dia lebih kepada menerangkan tentang kesan kepada audien. Dan perlu dikaitkan dengan unsur sastra. Jangan lupa unsur sastra. Sebab apa? Kita sekarang ni subjek KMK, Kesusastraan Melayu Komunikatif. Dan yang kedua, kita tengok untuk grafik. Kalau untuk grafik, pelajar perlu nyatakan dekat info tu apa grafik yang digunakan. Contoh kalau 2 orang sedang berlawan, watak utama Hang Tuah dengan Hang Jebat sedang berlawan. Jadi kita kena nyatakan dekat situ. Kalau bagaimana kita boleh letakkan sama ada diambil daripada mana-mana orang kata laman sesawang lah, ataupun kita boleh nyatakan di situ untuk disesuaikan dengan plot ataupun teknik penceritaan. Dan mengapa ni kesan lah yang lebih menjurus kepada audien dan orang kata kena ada unsur-unsur sastra. Sama untuk animasi, kita akan tengok pada info tu apa tu untuk teks dan grafik dan kita akan gunakan orang kata contoh kita akan guna flying spin ni kita ambil daripada perisian yang kita gunakan. Kalau kita gunakan perisian macam PowerPoint, kita akan ambil daripada situlah. Tapi pelajar ni dia banyak menggunakan perisian yang ada dalam handphone masing-masing. Senang lagi mudah Sama mengapa perlu ditekankan tentang unsur sastra dan kesan kepada audien. Untuk audio bunyi-bunyian kita akan letakkan untuk info apa itu audio yang kita guna. Kalau dialog, kita letakkan dialog. Kalaulah bunyi-bunyian seperti air sungai dan sebagainya, kita letakkan dan kita terangkan untuk apa, bagaimana tu, diambil pada mana ataupun kita nak menjelaskan jalan cerita. Nak bagi memukau audien. Contoh dia. Betul. Dan unsur sastra kena ada, cikgu. Unsur sastra wajib ada. Betul. Jadi kalau kita tengok unsur sastra ni kita boleh dapat daripada gaya bahasa, daripada plot, jalan cerita, kan? Kita boleh dapat pada watak. Jadi kita gunakan semua unsur sastra yang ada untuk memberi penerangan kepada
teks, grafik, animasi dan audio yang kita guna. Ya. Ya. Jadi di sini banyaklah pelajar boleh ambil. Contoh kalau untuk audio, kita boleh ambil unsur bunyi yang nak memerdukan. Okey? Jadi bila kita hasilkan papan cerita, dia akan jadi seperti ini. Okey, untuk teks kita letakkan lagu, jadi kita letak info dia lagu. Dan kemudian bagaimana kita letakkan jenis dan mengapa untuk memberi kejelasan tentang peristiwa. Peristiwa itu ada kaitanlah dengan unsur sastra. Sama juga untuk grafik, animasi dan audiovisual. Dan untuk deskripsi itu kita menerangkan tentang gambar yang ada di situ. Kaitan Okay? lah ya. Kena ada kaitan. Ya. Kalau tak ada kaitan, pelajar tak akan diberi markah. Walaupun betul dari sudut ni. Betul, tak dapat markah. Sayang Jadi lah. walaupun pelajar jawab, pelajar nampak macam lengkap dah ni kan. Betul. Tapi tak akan dapat markah. Sebab apa? Penerangan tak kena. Ya. Deskripsi kena ada, gambar kena ada. Kalau salah satu tak ada, maka tak ada markah. Betul. Itu saling berkait. Tapi untuk teks, grafik, animasi dan audiovisual, masing-masing mempunyai markah dia. Dan kalau pelajar tak jawab, tak huraikan bagaimana dan mengapa, maka tak akan dapat markah juga. Oh, sayang. Jadi kan 5 bingkai cerita ni dia kena lengkap. Okey? Kena lengkap, kena tepat dengan skema dan mempunyai unsur-unsur sastra. Sebab tu kita akan menggunakan kaedah ni. Macam mana nak hasilkan papan cerita yang baik? Jadi kita akan menggunakan peta alir yang mempunyai 5 kotak, iaitu mewakili 5 papan cerita. Ya. Jadi kerangka visual dia pelajar dah boleh nampak dah. Kotak yang pertama, papan cerita yang pertama. Kotak yang kedua, papan cerita yang kedua. Dan selalunya kotak yang pertama itu adalah untuk tajuk. Memang garanti dapat markah dah. Orang Pulau Pinang kata. Kan? Sebab apa? Tajuk ya, kita nak huraikan tentang tajuk tu aja. Ya. Jadi dah dapat markah. Bingkai kedua, ketiga, keempat dan kelima itu kita kena letakkan peristiwa yang berkaitan dengan cerita yang ingin disampaikan ataupun puisi. Cikgu, bolehkah saya bertanya cikgu? Ya, boleh. Contoh kan kalau macam kita tengok di bingkai 1 tajuk, tapi kita letakkan tajuk itu di bingkai 2. Jadi boleh atau bagaimana? Nanti akan kurang markah. Sebab Kurang bingkai markah. pertama takkan dinilai dah. Dia Ya. kata mempersembahkan gimmick, orang kata gimmick permulaan kan. Tapi markah akan dinilai pada tajuk. Okey. Kalau tajuk pada bingkai kedua, bingkai pertama tu takkan dinilai. Sayang. Sayang. kurang Jadi markah. letakkan tajuk pada bingkai yang pertama. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Jadi kan 5 ni dah memang lengkap untuk 5 papan cerita yang akan mewakili markah penuh. Okey. Dan yang kedua, pelajar ni perlu masukkan, garapkan WH question. Bahasa Inggeris kan. Jadi kan iaitu tentang watak siapa yang terlibat, peristiwa, okey, dan kemudian 4 elemen dan kesan. Okey? Jadi bila pelajar menggarapkan semua yang soalan tadi itu ke dalam bingkai ni, peta alir ni, maka akan jadi macam ni. Okey, watak siapa yang terlibat? Todak. Ya. Todak buat apa? Peristiwa dia, kalau dalam bahasa Pulau Pinang lah, dia buat apa? Kan? Jadi kita terang dia menyerang Singapura. Ya. Okey, kemudian kita letakkan watak yang kedua, yang untuk bingkai yang seterusnya sampailah bingkai yang ke-5. Okey? Baik. Selain pada tu, kita juga perlu menggarapkan 4 elemen multimedia. Jadi di bawah pada peta alir kotak yang pertama tadi, kita akan masukkan elemen-elemen multimedia. Okey, kalaulah contoh bingkai yang kedua tu, kita tengok watak ikan todak, betul tak? Betul. Okey, peristiwa serangan ikan todak yang makin menjadi-jadi hingga ada cadangan menggunakan betis. Okey, permulaan dia guna betis. Tapi ramai yang mati. Sebab apa? Kena Betul, betis. kena betis kan? Apa semua mati. Jadi kan kalau kita tengok elemen dia, kita akan garapkan syair. Grafik, gambar orang yang mati dengan ikan todak sebab watak tadi. Okey, animasi zoom in dan audio dia jeritan. Ya. Jadi
kita akan tukar peristiwa tadi. Nampak tak dah jadi warna biru kotaknya? Betul. Kan? Jadi di situ saya dah masukkan peristiwa tadi, saya dah tukarkan dengan syair. Okey, boleh tengok ada syair di situ yang menerangkan peristiwa yang kita bina tadi. Okey, kalau yang tadi tu cerita tentang budak pintar orang kata diinayai, kita pun dah tukar dah dengan pantun. Nampak? Okey, bila kita hasilkan papan cerita, maka papan cerita kita akan jadi seperti yang dipaparkan. Okey, ada gambar, ada deskripsi, ada teks, huraian yang lengkap, ada grafik, animasi dan audiovisual. Okey, yang ini berdasarkan tadi pada bingkai yang kedua. Kan saya kata saya letakkan syair dah. Kan bingkai yang kedua tadi, kotak yang kedua tadi, jadi dah ditukarkan iaitu syair. Serangan todak makin menggila kan. Jadi kalau bersyair tu sedaplah kan. Tapi saya tak pandai bersyair kan. Okey, jadi info syair untuk teks, bagaimana kita letakkan saiz, warna kan, dan kemudian jenis. Dan mengapa untuk menarik perhatian. Mungkin kalau rima akhir syair tu untuk menimbulkan kemerduan. Boleh juga. Jadi kita huraikan dengan lengkap, maka kita akan dapatlah papan cerita yang memenuhi kehendak, skema dan soalan. Okey, jadi inilah papan cerita yang perlu dihasilkan oleh pelajar. 5 papan cerita. Okey, cikgu, kalau kita lihat sebentar pada bingkai cerita yang 2 tu kan, cikgu, ada gambar budak di todak kan. Jadi perlu ke pelajar ni lukis? Dan kalau perlu, bagaimana pelajar yang mungkin kurang kemahiran nak melukis tu, cikgu? Iaitu kita akan gunakan kreativiti kita. Kalaulah pelajar ni dia kata dia ni kurang mahir untuk melukis kan, dia boleh guna orang kata lukisan yang paling mudah. Contohlah kalau hang tuah berlawan dengan hang jebat. Takkan nak lukis hang tuah pegang keris dengan hajebat kan, makan masa tu 40 minit je ni. Jadi kita boleh letakkan gambaran ataupun simbolik keris. Boleh juga. Boleh. Jadi kan itu menunjukkan perlawanan di antara hang tuah dengan hang jebat. Baik. Jadi kita tak perlu lukis detail. Sebab apa? 40 minit masa, je. Cikgu. Janji kita nampak. Gambar tu janji kita nampak apa yang cuba disampaikan. Didik TV KPM